Tidang ada kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini kekal seramai 152 orang. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan petang tadi semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Pemangku Menteri Pendidikan. Dalam sidang media tersebut, Menteri Kesihatan juga mengingatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial masing-masing dengan mengamalkan kebersihan diri. Etika bersin yang betul digalakkan memakai sungkup muka apabila berada di tempat-tempat awam yang penuh sesak dan jika merasa kurang sihat, tidak menghadirkan diri ke tempat-tempat awam dan majlis-majlis keramaian. Khamis 9 Jamidul Awal 1422 Hijrah bersamaan dengan 24 Disember 2020 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah kes keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 152 orang. Sementara itu tidak ada kes aktif sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan jumlah kes yang telah sembuh kekal seramai 149 orang. Setakat ini sebanyak 11 kes import telah disahkan sejak kes jangkitan tempatan terakhir dilaporkan pada 6 Mei 2020, yang mana dengan ini negara Brunei Darussalam telah mencatatkan 232 hari tanpa kes jangkitan tempatan COVID-19. Pada hari ini seramai 752 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah disediakan oleh kerajaan. Itu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini seramai 9,943 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 131 sampel telah diuji bagi vaksin SARS-CoV-2, membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 82,039 ujian. Dalam sidang media, Menteri Kesihatan juga menjelaskan kepada orang ramai mengenai penemuan varian baru bagi virus SARS-CoV-2 yang didapati merebak di beberapa kawasan di United Kingdom. Kementerian Kesihatan akan terus memantau secara berterusan dan menilai situasi ini dan melaksanakan penilaian terhadap maklumat terkini mengenai varian virus baru ini. Setakat ini tiada jangkitan yang disebabkan oleh varian baru ini dilaporkan di negara Brunei Darussalam dan hasil dapatan analisis saintifik Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa ujian PCR yang sedia ada di negara Brunei Darussalam akan mampu mengesan jangkitan yang disebabkan oleh varian baru ini. Pada 19 Disember 2020, Kerajaan United Kingdom telah melaporkan mengenai penemuan varian baru virus SARS-CoV-2 yang telah didapati merebak di beberapa kawasan di negara tersebut. Varian virus baru ini diberikan nama B11.7 adalah merupakan mutasi pada kod genetik virus SARS-CoV-2 yang telah bermula sejak bulan September 2020. SARS-CoV-2 adalah sejenis virus RNA dan mutasi virus berlaku secara semula jadi dalam proses replikasi virus. Ribuan mutasi ataupun perubahan boleh dan telah berlaku pada virus SARS-CoV-2 tersebut, tetapi hanya sebilangan kecil yang menyebabkan perubahan yang penting kepada sifat virus tersebut. Pihak berkuasa kesihatan di United Kingdom telah menyatakan bahawa varian yang baru dilaporkan ini meningkatkan kemampuan virus tersebut untuk lebih mudah berjangkit ataupun transmissible dari seorang individu ke individu lain. Walaupun varian atau strain baru ini dikatakan lebih mudah berjangkit, namun tidak ada bukti yang menunjukkan strain ini menyebabkan perubahan kepada severity penyakit ataupun kepada tindak balas antibodi maupun kepada keberkesanan vaksin terhadap virus tersebut. Aspek-aspek ini masih giat disiasat oleh pihak berkuasa di United Kingdom. Kementerian Kesihatan akan secara berterusan memantau dan menilai situasi ini dan melaksanakan penilaian terhadap maklumat terkini mengenai varian virus baru ini. Setakat ini, tiada jangkitan yang disebabkan oleh varian baru ini dilaporkan di negara Brunei Darussalam.
dan hasil dapatan analisis saintifik Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa ujian PCR yang sedia ada di negara ini akan mampu mengesan jangkitan yang disebabkan oleh varian baru ini. Walau bagaimanapun, Kementerian Kesihatan telah mengambil tindakan untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan bagi mencegah pengimportan varian virus baru ini. Yang berhormat Menteri Kesihatan dalam kenyataan yang sama turut menekankan kepentingan untuk mengenal pasti vaksin yang selamat dan berkesan terhadap COVID-19 berikutan penemuan varian COVID-19 yang baharu. Kementerian Kesihatan telah meneliti data dan maklumat terhadap calon-calon vaksin yang ada pada masa kini. Pihak kerajaan sedang giat mengenal pasti calon-calon vaksin yang efektif dan selamat serta berusaha untuk mendapatkan akses kepada vaksin-vaksin tersebut. Perbincangan pelbagai hala ataupun multilateral discussion melalui kemudahan COVAX dan dua hala ataupun bilateral arrangements dengan pengeluar vaksin yang tertentu telah diadakan serta perundingan tambahan lain juga diadakan untuk menjaminkan akses dan perolehan vaksin bagi negara Brunei Darussalam. Calon-calon vaksin yang ada setakat ini menggunakan teknologi berlainan termasuk inactivated virus, protein subunit, viral vector dan mRNA. Kesemua teknologi vaksin ini mempunyai profil keselamatan dan keberkesanan yang berbeza, yang mana ianya hanya akan dapat ditentukan selepas hasil keputusan daripada Phase 3 clinical trial vaksin-vaksin tersebut dapat diteliti nanti. Mana-mana vaksin yang akan digunakan nanti adalah perlu untuk menjalani proses penelitian regulatory yang dikuatkuasakan oleh Brunei Darussalam Medicine Control Authority. Di samping usaha dalam menjamin perolehan vaksin, Kementerian Kesihatan juga sedang mempersiapkan strategi deployment kebangsaan untuk dilaksanakan apabila vaksin COVID-19 yang selamat dan berkesan sudah tersedia untuk digunakan. Sebuah jawatan kuasa teknikal telah dibentuk untuk merangka dan melaksanakan strategi vaksinasi negara ataupun National Vaccination Strategy. Oleh kerana bekalan global vaksin yang terhad, pengagihan vaksin akan dilakukan secara berfasa dan keutamaan diberikan kepada individu-individu yang berisiko tinggi lebih dahulu. Apabila program vaksin ini telah dilaksanakan, setiap individu boleh memainkan peranan mereka dengan mendapatkan vaksin apabila mereka ditawarkan vaksin tersebut. Ini akan memastikan bahawa setiap individu dapat melindungi diri sendiri, orang yang mereka sayangi dan juga masyarakat daripada jangkitan COVID-19. Sementara itu, pemangku Menteri Pendidikan memaklumkan mengenai penangguhan buat sementara kebenaran keluar negeri bagi penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam ke United Kingdom sehingga 31 Januari 2021 tertakluk kepada penilaian risiko daripada Kementerian Kesihatan. Penangguhan sementara ini adalah termasuk kebenaran awal penuntut-penuntut yang berhasrat untuk kembali ke United Kingdom yang dijadualkan mengikuti penerbangan Diraja Brunei pesawat BI-003 pada hari Sabtu 2 Januari 2021. Berpandukan kepada maklumat yang diterima dari Unit Penuntut-Penuntut Suruhanjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam di United Kingdom mengenai sesi pembelajaran bagi pelajar-pelajar, kebanyakan universiti masih menjalankan pembelajaran secara dalam talian atau online learning. Walaupun pembelajaran dijalankan secara bersemuka iaitu face-to-face bermula semester 2 yang akan datang, pihak universiti juga masih mengekalkan pembelajaran secara dalam talian. Sehubungan itu, Kementerian Pendidikan akan terus bekerja rapat dengan Kementerian Kesihatan dalam memantau situasi pandemik COVID-19 di United Kingdom dan seterusnya mendapatkan nasihat yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah berhubung terus dengan bahagian beasiswa di tingkat 5, Blok C, bangunan Kementerian Pendidikan, Brakas atau melalui talian 2380019 semasa waktu bekerja.
Expo Potensi Daerah 2020 kali ketiga dengan tema Bersatu dalam Menjayakan Impian Bangsa bertujuan memberikan peluang dan membantu pengusaha-pengusaha perusahaan mikro, kecil dan sederhana MSME, Satu Kampung Satu Produk, Satu Kes Satu P, Sinar Harapan Rakan Seliaan, Konsortium Mualafpreneurs mempromosikan produk-produk mereka dan seterusnya menjana pendapatan dan meningkatkan sosioekonomi masing-masing. Majlis pelancarannya berlangsung petang tadi di kawasan letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alan-Alan Kebesaran Diraja di Ibu Negara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kai Seri Kerna Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Selain diadakan bersempena musim cuti sekolah hujung tahun, bagi menggalakkan orang ramai untuk berbelanja di negara ini, Expo Potensi Daerah 2020 juga merupakan salah satu aktiviti pengisian Brunei December Festival tahun ini. Menawarkan pelbagai produk hasil keluaran 1K1P, Expo Potensi Daerah 2020 kali ketiga ini dibukakan bagi kunjungan orang ramai hingga 3 Januari 2021 bermula pukul 4 petang hingga 10 malam setiap hari Isnin hingga Sabtu. Manakala hari Ahad pula akan dibuka mulai 7 pagi hingga 10 malam. Diungkapkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Expo Potensi Daerah 2020 juga akan menyediakan pelbagai aktiviti riadah untuk seisi keluarga. Seorang pegawai kanan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB telah dinaikkan ke pangkat Laksmana Pertama berkuat kuasa hari ini atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis kenaikan pangkat bagi pegawai berkenaan diadakan pagi tadi di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Hadir Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis kenaikan pangkat disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Pegawai tersebut ialah Kapten Spray bin Haji Serudin alias Haji Seruji, Tentera Laut Diraja Brunei, Ketua Staf ABDB. Juga hadir Pemerintah Angkatan Tentera, Timbalan Setiausaha Tetap dan Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Bangunan baharu unit perlindungan Kompleks Rumah Kebajikan di Kampung Belimbing Subuk sedang dalam pembinaan. Majlis peletakan batu asas bagi pembinaan bangunan berkenaan berlangsung pagi tadi. Bangunan tersebut akan berfungsi sebagai rumah perlindungan dan tempat keselamatan bagi penghuni dan residen lelaki dan perempuan dewasa, warga emas, kanak-kanak dan anak damit yang terlibat dengan masalah sosial. Peletakan batu asas bangunan disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pembinaan bangunan baru tersebut berkonsepkan rumah kontemporari, kekeluargaan dan bersesuaian dengan persekitaran yang selamat serta selesa. Konsep struktur bangunan juga akan mengambil kira keperluan dan kesesuaian bagi orang kelainan upaya OKU. Projek pembinaan mula dibina pada bulan November 2020 dan akan dijangka siap pada bulan Disember 2021. Turut hadir Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku penghulu Mukim Kota Batu. Para pelatih, pegawai dan kaki tangan pusat bahagia dari semua daerah dan ahli-ahli Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU serta persatuan-persatuan di bawahnya petang tadi diraikan dengan Majlis Khatam Al-Quran selepas mereka menamatkan bacaan 30 juz Al-Quran. Majlis Anjuran Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM diadakan sempena dengan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya.
Bismi rabbikal ladzi khalaq. 46 peserta termasuk 28 peserta perempuan menyertai majlis ini. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Peruka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diserikan dengan dikir marhaban dan peserta khatam menerima sijil khatam disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyebaran agama Islam di negara ini terus berkembang apabila sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup baharu. Perinciannya menyusul selepas ini, teruskan bersama Berita Perdana. Bagi mendokong hasrat kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke arah menjadikan penduduk negara ini betul-betul berilmu, satu lagi sudut bacaan dirasmikan pagi tadi di Kampung Sumbiling Lama, daerah Temburong. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sudut bacaan di Rumah Panjang tersebut adalah projek kedua yang diungkayahkan oleh Pusat Dakwah Islamia. Ia antara lain bertujuan sebagai satu kemudahan bagi penghuni rumah panjang berkenaan untuk menambah bahan bacaan berasaskan dengan buku-buku agama terbitan Pusat Dakwah Islamia dan sebagai memasyarakatkan budaya membaca dalam kalangan penghuni rumah panjang tersebut. Pusat dakwah melalui bahagian pengembangan unit dakwah khas jelasnya tidak akan kendur-kendur dan akan sentiasa berusaha mengungkayahkan berbagai kegiatan yang menjurus ke arah meningkatkan budaya membaca kepada segenap golongan masyarakat demi untuk melahirkan generasi model insan terutamanya di kalangan tunas bangsa, belia, remaja dan mudi dan saudara baru yang akan jadi pewaris dan penghala tuju negara di masa akan datang. Penyebaran agama Islam terus berkembang di negara ini. Pagi tadi, sebuah keluarga berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka dalam satu majlis pengislaman yang berlangsung di Kampung Sumbiling Lama, daerah Temburong. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Michael Anak Mang memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Ansyari Amrullah bin Abdul Rahim, manakala isterinya Madeline Anak Lusing kini dikenali sebagai Nurul Safira binti Abdullah Lusing. Sementara itu, Sebastian Juman Anak Michael memilih nama Islamnya Muhammad Safiyuddin bin Muhammad Ansyari Amrullah dan Zulkini bin Barau kini dikenali sebagai nama Muhammad Zulfadli bin Abdullah Barau. Majlis diselajurkan dengan penyampaian cenderahati dan replika penanda arah kiblan oleh Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan bantuan daripada Wakil Jib Honest Group Brunei. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara dan pemangku setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR mengadakan majlis solat sunat hajat, solat fardu asar berjemaah dan membaca ratib Al-Atas petang tadi di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei. Majlis diadakan bagi merafakkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala supaya negara Brunei Darussalam sentiasa diberikan perlindungan agar terhindar daripada bala dan segala penyakit khasnya wabak COVID-19 serta khusus untuk memohon keselamatan bagi semua pengguna jalan raya agar terpelihara dari sebarang kemalangan.
Antara yang hadir, Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya serta ahli-ahli MKKJR, Setiausaha Tetap, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Majlis didahului dengan solat fardu asar berjemaah, diikuti solat sunat hajat dan disusuli dengan bacaan ratib al-atas. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan hari ini mengeluarkan keputusan peperiksaan penilaian sekolah rendah PSR 2020. Daripada 6,091 calon, seramai 5,297 calon atau 86.96% telah memperoleh grade A hingga D bagi kelima-lima mata pelajaran berbanding 5,056 calon daripada 5,741 atau 88.0% bagi pencapaian 2019. Sementara itu, seramai 4,495 calon atau 73.80% memperoleh grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran berbanding 4,256 calon daripada 5,741 atau 74.13% bagi pencapaian 2019. Sebanyak 15 buah sekolah mencapai keputusan 100% grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran yang terdiri daripada 8 buah sekolah kerajaan dan 7 buah sekolah swasta. Manakala 49 buah sekolah kerajaan telah menunjukkan peningkatan dalam lingkungan 0.22% hingga 53.64%, manakala 7 buah sekolah lagi sebanding pencapaiannya dengan tahun lepas. Sebanyak 24 buah sekolah kerajaan mencapai 80% dan ke atas pada grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran. Sebanyak 29 sekolah mencapai keputusan 100% lulus grade A hingga D bagi kelima-lima mata pelajaran, termasuk 15 sekolah kerajaan. Pencapaian calon yang memperoleh grade A hingga C bagi kelima-lima mata pelajaran dalam kalangan calon-calon sekolah kerajaan mencapai 68.44% dengan keramaian 2,912 calon daripada 4,255 calon. Seramai 1,321 calon atau 21.69% telah memperoleh keputusan yang cemerlang dengan mendapat grade A dalam 5 mata pelajaran berbanding 891 calon atau 15.52% bagi pencapaian 2019, iaitu kenaikan sebanyak 6.17%. Dari jumlah tersebut, seramai 668 calon adalah terdiri dari calon-calon sekolah kerajaan. Secara keseluruhan, seramai 1,161 calon daripada 1,321 calon yang mendapat 5 grade A adalah terdiri dari rakyat Brunei. Seramai 736 orang calon daripada sekolah kerajaan telah berjaya memperolehi 4 grade A dan 1 grade. Slip keputusan boleh didapatkan di sekolah masing-masing dan calon-calon persendirian bolehlah mendapatkannya di Jabatan Peperiksaan pada waktu pejabat. Dalam memastikan kebajikan dan kesinambungan pengajian pelajar-pelajar negara Brunei Darussalam yang menuntut di institusi-institusi pengajian tinggi di Republik Arab Mesir semasa penularan pandemik COVID-19, khususnya di Republik berkenaan, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Pengajian Islam dan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Kahirah telah bekerjasama dengan Majlis Tertinggi Universiti Al-Azhar untuk mengadakan peperiksaan dalam talian bagi seramai 208 orang pelajar negara Brunei Darussalam yang menuntut di Universiti Al-Azhar dan Mahad Qiraat Al-Shubra yang ketika ini sedang berada di negara Brunei Darussalam. Peperiksaan dalam talian yang telah dipersetujui oleh Majlis Tertinggi Universiti Al-Azhar untuk diadakan secara berperingkat akan melibatkan 18 orang pelajar tahun 4 iaitu tahun akhir pengajian bagi semua mata pelajaran semester 2, 166 orang pelajar tahun 1, 2 dan 3 bagi mata pelajaran Al-Quran, lisan dan bertulis dan 24 orang pelajar Mahad Qiraat Shubra bagi semua mata pelajaran lisan dan bertulis.
Peperiksaan bagi peringkat awal bermula pada 23 Disember 2020 bagi pelajar-pelajar tahun 4 dan seterusnya akan diikuti dengan pelajar-pelajar dalam tahun-tahun pengajian yang lain sehingga pertengahan bulan Januari 2021 pukul 3 petang hingga 5 petang waktu negara Brunei Darussalam. Peperiksaan dijalankan secara berpusat di Bilik Makmal Komputer Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Katok. Segala musibah yang terjadi telah ditentukan oleh Allah seperti yang difirmankan dalam surah Al-Habib. Ia perlu dipegang oleh seluruh umat Islam kerana setiap perkara yang berlaku, sama ada baik maupun buruk adalah atas perbuatan hambanya sendiri seperti yang diterangkan dalam surah Asy-Syura, termasuk pandemik COVID-19 yang terjadi atas perintah dan izin Allah dan ia yang berkuasa meneruskan atau menghilangkan pandemik tersebut. Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, berucap demikian semasa merasmikan dan menyampaikan kertas perdana pada Majlis Perasmian Webinar Antarabangsa Syariah 2020. Webinar yang berlangsung pagi tadi di Kupu SB itu juga ditayangkan secara langsung menggunakan aplikasi Zoom dengan tema Metodologi Hukum Islam dalam menjalani norma baharu pasca pandemik COVID-19. Untuk hidup yang sehat, hidup yang bahagia, hidup yang kita ni tangkas ataupun orang cergas, ikut sunnah. Ada satu perkara yang menarik dalam titah ke bawah dulu yang Maha Mulia, bagaimana kita ni sepatutnya menangani COVID-19 dengan vaksin langit katanya. Vaksin langit itu saya memahami sebagai sunnatullah ataupun sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini kita ni anda dapat indah, mesti kita ni mengamalkan sunnah Tuhan. Apapun yang berlaku dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini, ataupun dalam diri kita ini di rumah dan sebagainya itu, ia adalah dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia sudah pun ditentukan oleh Allah dan ia tidak akan berlaku kecuali dengan doa. Sementara itu, Asosiat Profesor Dr. Haji Muammar Bakri, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia, dalam kertas utama 1 bertajuk Integrasi Ilmu Nakli dan Ilmu Akli dalam memahami kadaya pandemik COVID-19, antara lain menjelaskan mengenai pentingnya kefahaman dalam beragama. Pada sesi petang, kertas utama kedua yang disampaikan oleh Dekan Fakulti Syariah Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB membawa tajuk Beribadat dalam Suasana Norma Baharu antara Azimah dan Ruksyah. Dr. Haji Nuralizam bin Haji Ali Akbar menjelaskan azimah boleh dibahagikan kepada 5 hukum iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus mengikut kesesuaiannya dalam syarak. Menurut Dr. Haji Nuralizam, Ruksyah pula dari segi istilah ialah hukum yang disyariatkan disebabkan oleh sesuatu keuzuran atau kesusahan yang berat sebagai pengecualian dari hukum asal yang menyeluruh yang dibataskan kepada kadar perlu. Antara contoh ruksyah ialah seperti makan bangkai ketika tidak ditemui makanan dan jika tidak dilakukan maka akan berlaku kebinasaan. Dalam konteks COVID-19 pula, jelas Dr. Haji Nuralizam beribadat dalam suasana pandemik adalah termasuk dalam bab ruksyah yang diwajibkan. Ini kerana pihak kerajaan sendiri telah mengesahkan mudarat penyakit tersebut jika berlakunya sebarang perhimpunan ramai. Brunei December Festival diharap akan terus menjadi platform kepada masyarakat, khususnya para penganjur acara untuk merangsang pertumbuhan pelancongan domestik dan membuka peluang-peluang perniagaan untuk para pengusaha tempatan. Perkara tersebut antara yang disentuh petang tadi oleh Awang Wardi bin Haji Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan pada sidang media mengenai acara China Day. Jadi acara ini merupakan salah satu dari acara yang disempurnakan dengan Brunei December Festival dan kita bersyukur di mana lebih daripada 88 acara yang telah disenaraikan dan kita masih menerima lagi beberapa acara-acara yang
ingin disempurnakan, dan ini menunjukkan sokongan dan dukungan daripada masyarakat, daripada orang ramai dan juga khusus kepada penganjur-penganjur acara ke arah objektif Brunei December Festival yang diadakan kali keempat sudah pada tahun ini. Jadi kita ini berharap festival ini akan terus memberikan platform kepada masyarakat Ketani, lebih lagi dalam keadaan Ketani menghadapi COVID-19, di mana kita berada dalam negara Ketani. Begitu juga nanti jangka panjang apabila kita menerima kemasukan pelancong-pelancong ke negara Brunei Darussalam. Brunei China Day akan berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas pada 26 hingga 27 Disember 2020, bermula pukul 12.30 hari hingga 9 malam. Ia dikendalikan bersama oleh Kedutaan Republik Rakyat China dan Brunei China Friendship Association dan disokong oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Orang ramai dialu-alukan untuk mengunjungi acara tersebut dan masuk adalah percuma. Sementara itu, Awang Haji Zul Zalani bin Haji Osman, pemangku pengarah kemajuan pelancongan, semasa ditemu bual menjelaskan Brunei December Festival pada tahun ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada orang ramai. Brunei December Festival ini nanti akan juga dikembangkan lagi lah melalui dengan 5 kategori yang ada tu ataupun 5 kluster yang telah dikenal pasti, dan setiap tahun akan dipromosikan supaya ianya diikuti oleh mana-mana juga penganjur ataupun event management, supaya lebih meriah lagi dengan untuk menepati objektif untuk menyerikan lagi cuti persekolahan pada bulan Disember. Pengurusan haji dalam keadaan pandemik COVID-19, pemilihan bakal-bakal haji dan kursus-kursus haji antara yang dibincangkan semasa sesi perkongsian secara atas talian di antara Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Tabung Haji Malaysia. Mesyuarat secara maya itu diadakan di Kementerian Hal Ehwal Agama. Sesi perkongsian tersebut juga membincangkan mengenai prosedur saringan kesihatan, anggaran kos haji, program pembangunan petugas haji, pembangunan SOP baru untuk urusan jemaah haji, pengurusan umrah tahun semasa dan asas penangguhan pemergian jemaah haji kerana penularan wabak. Jabatan Urusan Haji diwakili oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, pemangku pengarah urusan haji. Sementara Tabung Haji Malaysia diwakili oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, pengarah eksekutif haji. Pertandingan membaca puisi Islam bagi para belia dan beliawanis Masjid Senegara memberi peluang kepada mereka untuk tampil, dikhalau ramai dan mengasuh bakat mereka dan memberi kesedaran tentang kehidupan beragama sejati dan mempunyai akhlak yang sihat. 11 orang peserta menyertai pertandingan yang diadakan sempena musim cuti persekolahan penggal ketiga tahun ini. Kendalian Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong. Pertandingan berlangsung di Masjid Utama Muhammad Saleh Temburong. Johan bahagian lelaki Abdul Majid bin Haji Shazli dari Masjid Kulapis. Tempat kedua Abdul Syakur bin Haji Jahari dari Masjid Omar Ali Saifuddin dan tempat ketiga Muhammad Izzuddin bin Haji Nur Hisham dari Masjid Kampung Perpindahan Serasa. Manakala Nur Zafinawati binti Muhammad Hanafi dari Masjid Omar Ali Saifuddin Johan bagi beliawanis. Tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi oleh Munirah binti Madeli dari Masjid Utama Muhammad Saleh dan Najah Ajila binti Haji Muhammad Zain dari Masjid Piasau-Piasau Temburong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Agama. 2 orang peserta melahirkan harapan
agar belia di luar sana mengikuti pertandingan ini. 18 buah kenderaan melibatkan lebih 50 ahli Persatuan Kenderaan Pacuan Empat Roda Daerah Tutong beserta keluarga pagi tadi berlepas bagi mengikuti program rentas batasan kali kedua sempena Brunei Disember Festival. Perjalanan kira-kira 500 km selama 4 hari itu akan merentas 3 buah daerah melalui laluan pedalaman bermula dari daerah Tutong, daerah Temburong dan daerah Belait. Pelepasan bermula di perkarangan Galeri Mandian Puteri di Kampung Tanjung Maya, Tutong. Pelepasannya disempurnakan oleh Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Syari bin Haji Zunaidi yang dipertua Persatuan Kenderaan Pacuan Empat Roda Daerah Tutong. Program dikendalikan oleh persatuan berkenaan buat kali kedua dan merupakan kesinambungan bagi program pertama yang telah diadakan pada tahun 2018. Program antara lain bertujuan sebagai usaha proaktif ke arah mewujudkan satu lagi produk pelancongan di negara ini selain menyediakan peluang dan platform terbaik khasnya kepada para peminat dan penggiat sukan lasak. Sepuluh buah premis perniagaan didapati tidak mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan dalam operasi Merati yang dijalankan oleh Unit Penguatkuasaan Kementerian Kesihatan di premis-premis perniagaan di daerah Brunei dan Muara, daerah Belait dan daerah Tutong. Berikutan dengan penemuan itu, premis-premis perniagaan berkenaan dikenakan denda kompaun keseluruhannya sebanyak 3,650. Dalam operasi yang dijalankan bermula 14 Disember 2020 hingga 20 Disember 2020 itu, sebanyak 69 premis perniagaan diperiksa. Antara kesalahan-kesalahan yang dikenakan denda kompaun adalah pengendali penyedia makanan serta kaki tangan di premis tukang gunting rambut, establishmen kecantikan dan kesihatan, tidak memakai sungkup muka, tiada penjarakan sosial dan tiada kod QR Bruhel. Kementerian Kesihatan ingin menekankan dan mengingatkan orang ramai, terutama sekali bagi para pengurus dan kaki tangan premis-premis perniagaan untuk mematuhi arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi kerajaan lainnya. Pengurus perniagaan hendaklah memastikan pengendali penyelia makanan dan kaki tangan mereka memakai sungkup muka, melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19, mendapatkan kod QR Bruhel yang khusus bagi premis-premis dan mencetak kod QR, menggunakan aplikasi Premis Scan bagi memudahkan pelanggan-pelanggan yang tidak menggunakan aplikasi Bruhel di telefon bimbit dan mengamalkan langkah-langkah kebersihan di dalam premis perniagaan, terutamanya bagi premis makanan serta mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara bufet. 2 buah kereta terbiar ditarik oleh agensi-agensi penguatkuasa semasa operasi bersepadu bersih ke-23 dijalankan di beberapa kawasan Gadong dan Brakas. Dan 4 buah kenderaan dipindahkan melalui proses mediasi iaitu para pemilik kenderaan terbiar yang telah dikenal pasti dengan memberi tempoh selama 14 hari bagi pemilik memindahkan kenderaan berkenaan. Operasi itu dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang, Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Pengangkutan Darat, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Semasa operasi yang sama, 2 orang individu dikenakan denda kompaun RM100 setiap seorang atas kesalahan membuang pontong rokok di kawasan awam sekitar bangunan komersial di kawasan Gadong dan Brakas. Agensi Penguatkuasa Undang-Undang mengingatkan kepada pemilik bengkel-bengkel kenderaan dan pemilik-pemilik kenderaan di bawah pengurusan dan hak milik masing-masing meninggalkan sebarang kenderaan dalam keadaan terbiar dan menghalang tempat-tempat awam dan laluan awam. Jika didapati bersalah akan didenda kompaun RM500 atau kenderaan akan ditarik. Sebarang aduan dan maklumat boleh disalurkan ke talian Darussalam 123, email info@123.gov.bn,
laman sesawang www.123.gov.bn dan WhatsApp 8333 123. Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam BDTA menerima sijil dari The Brunei Book of Records dalam menjayakan persembahan gabungan 12 seni mempertahankan diri sempena Brunei December Festival. Penyerahan sijil diadakan semasa malam penghargaan Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam semalam. Di majlis ini juga Haji Tajuddin bin Haji Muhammad Saleh selaku Presiden BDTA menyampaikan pelang penghargaan kepada Chin Lee Tong, penasihat BDTA dan Jong Bei John, jurulatih Taekwondo Kebangsaan Brunei Darussalam.